Alright, kita dah rakam. Okay bro, untuk start benda ni, untuk memudahkan bro nanti login atau log out, saya suggest bro pergi ke bahagian sini, kedua ni, kemudian pergi ke bahagian my profile. Okay, di bahagian ni dia ada sign in methods. Dia ada Google dengan Facebook. So bro boleh gunakan lah antara salah satu ni untuk memudahkan bro login next time. So tak perlu nak gunakan email dan email dan password kan, sebab takut nanti terlupa ke apa benda kan. So gunakan ni saja. Okay, itu satu. Okay, alright, ini adalah cara-cara bagaimana kita nak menggunakan Landingy ni untuk build website sekarang ni. Dan sebelum itu saya kena ajar bro beberapa features yang ada di dalam ni untuk memudahkan akan datang bro nak navigate website ni untuk kegunaan T-Test ataupun apa sahaja website yang nanti Boss Diet suruh buat. Okay? Okay, ini adalah dashboard dia. So kalau bro tengok di bahagian kiri ni, ini adalah kategori-kategori page yang bro boleh gunakan untuk kegunaan marketing. So kalau bro tengok di sini adalah landing page yang banyak bro akan pakai adalah di bahagian landing pages ni. Okay. Alright. Dan di bahagian sini adalah pop-ups. Okay, pop-ups ni bro mungkin tak pakai lagi. So malam ni saya tak payah ajar dulu. Tapi nanti kalau bro ada masa, bro boleh kaji sendirilah bagaimana pop-up ni berfungsi. So bro try, bro tinggal Google je Landingy pop-ups ke macam mana. Nanti basically pop-ups ni sebenarnya dia berfungsi macam kalau bro pernah masuk website Lazada ataupun Shopee. Bila kita masuk website, dia akan macam keluar satu pop-up, dia buat macam offer kan. So basically pop-ups ni sama juga, berfungsi macam tu juga. Okay, faham. So like boxes ni dia sama macam pop-ups, tapi kegunaan dia adalah untuk capture email. Maknanya kalau kita nak buat macam marketing kan biasa ada orang minta macam dia keluar satu pop-up, minta email lah apa semua kan. Itulah like box nama dia. Okay. Alright, so okay, ni adalah bahagian leads. Okay, bahagian leads ni adalah bila kita capture detail orang, detail user, detail pelawat menggunakan form borang. Contohnya borang yang macam kalau kita pergi ke bila macam kita buat borang dalam website kita tu nanti, bila orang key in nama dia, so leads dia akan keluar, dia akan jadi leads. Okay. So leads ni dia akan letak kat sini. Dia akan letak di sini. So apa yang kita boleh buat dengan leads ni adalah kita boleh klik kepada details tu. Contoh, nanti dia akan keluar lah siapa nama dia, apa nombor telefon dia. Contoh kalau kita letak sebagai salah satu required field, dia lokasi dekat mana, apa semua. So bagus untuk bagus untuk marketing punya part. Okay, tapi malam ni kita tak belajar benda ni. Benda ni nanti bro boleh explore sendiri. Saja senang je. So bila bro dah build macam website, dah ada form. Contoh kalau macam bro, kan sekarang kan bro pakai, kalau saya tengok dekat Energy Man Online tu bro banyak pakai bro banyak pakai macam borang kan daripada kalau kita tengok dekat sini form ini untuk apa sebenarnya bro? WP form bro pakai ni. Ni sebab ni dulu punya tadi sebab kan saya nak buat letak start tu. Okay. So saya download sekali WP form ni. Okay. Cuba lupa nak install lagi lah. Cuba nak deactivate dulu. Tak apa. Saya cuma nak tanya, yang WooCommerce Cutflows ni memang Boss Diet suruh install ke apa? Cutflow ni tadi saya cuba lah sebab nak cuba buat cut, tapi tak ada dia punya yang lama. Tu yang saya cuba gunakan Cutflow ni. Okay. Sebab sekarang ni memang saya tengah design satu sistem sales untuk Doha Secret ni bergerak ke depan, yang mana kita akan bergerak bersama-sama dengan agent dan ada staff sales juga. So benda ni semua ni kita nak kena bergerak dalam satu orang cakap coherent punya movement. So dia memerlukan sistem yang macam Landingy ni untuk cope up dengan apa yang kita nak buat. Okay.
So basically yang bahagian leads ni, landing pages adalah form yang kita letak di bahagian landing page, dan pop-ups ni adalah form yang kita letak dalam pop-ups yang kat di bahagian sini ni tadi. Okay. Okay. So di bahagian domain ni lah adalah kita nak letakkan nama domain yang kita dah beli dekat Namecheap ataupun GoDaddy. Kita akan letak dia di sini. Kita akan hostkan dia di landing ni. So kalau sebelum ni kita kena menggunakan macam Cloudways untuk configure nama domain ke dalam WordPress, betul? Betul. So sekarang ni kita dah tak perlukan Cloudways. So basically landing ni adalah macam WordPress, tetapi dia adalah hosted solution yang mana kita bayar saja pada landing ni, dia akan settlekan semua. Dia sekali kita dia hosting sekali dah esok. Yes, di hosting sekali. So kita tak perlu fikir pasal hacking, kita tak perlu fikir pasal masalah-masalah yang ada dalam WordPress yang menyusahkan kita. Kita tak perlu fikir. Okay, faham. So kita just boleh add domain saja. So nak add domain ni sangat senang. Dia sama macam Cloudways, sama saja proses dia. So kita tambah domain. Contohlah kita nak tambah, saya tunjukkan satu contoh Kita pergi ke Namecheap. Kita okay, contohlah kita ambil Titis kan. Kita nak jadikan dia. Sekarang Titis ni ada website tak dalam ni? Ada. Okay, ada Okay. Alright. Let's say lah kita ambil satu saja. So kita add new record. Kalau kita tengok dekat sini, so, add domain. Okay, dia suggest kita pakai subdomain instead of main domain. Main domain ni adalah ni lah, yang tanpa www ni. Okay, tetapi kita boleh pakai www juga, tetapi kita kena setting sikit lah. Tapi dia sama macam subdomain. www ni .domain.com ni. So www ni sebenarnya ni adalah subdomain. Cuma biasanya subdomain ni bila orang masuk ke sini, dia orang akan redirect balik ke domain yang ini. Ni nama dia root domain. Okay. Okay, dalam contoh ni saya nak tunjukkan, kita ambil satu subdomain. Contoh kita gunakan Titis sebagai subdomain. So saya nak letakkan promo lah. promo.titis.online. Okay, saya tekan continue. So kalau kita tengok kat sini, dia akan bagi tahu terus macam nak setting. Dia sama macam Cloudways. Okay, so kita kena build record kat sini. Kita kena cari kat sini kan dia tulis type cname. So kita kena cari cname record. So di bahagian name, di bahagian ni promo ni kita kena ambil. Di bahagian host ni kita kena letakkan yang ini, name. Kita ambil promo, kita tulis promo. Kemudian target, kita nak letak mana? Kat sini letak target. So target kalau dekat sini adalah value. So kita kena copy. Kita boleh tekan sini copy, kita paste. So kalau kita tengok kat sini, cname promo cname landingy.com sama juga, cname promo cname landingy. So kita kena tekan kat sini, kita boleh pilih lah. Biasa saya pilih 1 minit. Saya tak pernah try yang ni, tapi basically bagi saya sama je. Pilih je mana-mana. Lepas tu tekan save. Dah, itu saja kita nak add nama domain. So kalau kita pergi dekat sini kan, kita tulis okay, I've done this, saya dah buat. Tekan. So dia akan cakap okay, your domain is successfully configured and blah blah blah. So dia cakap your domain should be connected within a few hours. So biasanya bila gambar dia masih macam ni, maknanya dia masih configure. Dia sedang configure. Okay, so biar je dulu. Yang ini maknanya website tu nama domain tu dah dikonfigure ke landingy.com. So kita boleh pakai lah nanti bila kita nak buat landing page. So macam ni kita nak pakai adalah, sekarang ni kita pergi ke so kita pergi ke landing pages. Kita pergi ke bahagian font. Okay, bahagian font ni adalah kalau kita nak gunakan custom font ataupun Google Web Font yang tak ada dalam landing ni. So maknanya dia sama macam Thrive Architect, proses dia sama macam Elementor.
Beza dia adalah kalau nak tambah font dekat landing ini, kena pergi bahagian sini. Itu saja. Alright. Okay, di bahagian templates. Yang bahagian templates ni, yang ni tak payah dulu. Ini lupakan dulu. Okay, sekarang ni bahagian gallery. Bahagian gallery ni adalah apa sahaja page yang kita update dalam landing ni, dia akan masuk ke dalam gallery. So, di bahagian sini saya suggest nanti kalau bro nak upload gambar ataupun apa-apa, make sure siapkan dulu gambar. Kemudian setiap gambar yang di-upload tu mesti mengikut folder. Okay? Mana kelak-kelak terus engagement, redesign, details. Yes, betul. So maknanya nanti di bahagian landing page tu nanti bro kena upload mengikut kesesuaian produk tu. Sebab nanti yang akses sistem ni bukan sahaja kita. Yang akan akses sistem ni adalah agent-agent. Oh, faham. So agent-agent kita kena build macam satu SOP yang mana bila agent-agent ni nak access kepada brand asset, iaitu gambar-gambar ataupun logo lah apa benda, bahagian promotion apa semua, so dia boleh cari berdasarkan folder. So macam mana nak create folder tu adalah bro kena pergi bahagian sini, tekan di create folder. So saya kat sini kita letak details, kita create. Dah, itu sahaja. So nanti bro masuk ke dalam ni. So, bro boleh upload gambar sebanyak mungkin yang bro nak. Upload saja. Okay? Alright. Satu. Okay, sekarang kita bagi ke bahagian landing pages. Sebelum tu nak juga, kalau domain ni, yang dari Golini dan juga dari GBN tu pun sama juga ke? Sama saja, proses dia sama saja. Dia akan pergi ke sini. Dia ada CNAME, dia ada bahagian ni, lepas tu dia ada ni. Mana target dia. Itu saja. Tak kisahlah apa pun nama kat luar sana, Namecheap ke, GB Network ke, GoDaddy ke, apa saja, basically sistem dia sama. Cuma dia punya style color je lain. Tapi basically dia adalah sistem yang sama. Alright. Okay. Kemudian satu. Alright. Okay, sekarang ni kita pergi ke bahagian landing page. Bagaimana nak membina satu landing page. Okay, sebelum kita pergi membina landing page adalah lebih baik untuk kita faham apa fungsi semua ni, supaya nanti bro tak keliru untuk manage. Okay, kalau bro tengok di sini, ini adalah landing page yang telah saya buat untuk Energyman. Saya bro tengok kat sini, ini adalah nama domain yang saya dah configure ke satu landing page tu. Kalau boleh tengok kat sini kan, dia luckypower.org/nombor telefon. Okay. So untuk dan di atas ni saya letak nama. Apa kempen yang kita nak pakai, ini page yang bagaimana, apa isi dalam dia, dan dia versi yang keberapa. Okay, untuk bro nanti adalah lebih baik untuk bro letak nama di sini adalah yang bersesuai dengan tema landing page tu. Ini adalah untuk memudahkan bro untuk manage akan datang ataupun mana-mana staff yang lain. Sebab sistem ni kita boleh add sebanyak mungkin staff yang ada kat dalam ni supaya diorang pun boleh manage nanti. Sebab nanti kerja untuk manage website ni bukan hanya diletakkan pada bro seorang je. Okay, mungkin akan datang akan ada orang-orang yang lain. So bila kita build satu SOP untuk bro, contoh kalau bro faham SOP yang bro buat sendiri, so bro boleh ajarkan pada orang SOP tu. So nanti diorang boleh manage kerja diorang sendiri. So bro tak perlu nak ulang alik nak ajar orang benda yang sama. So tak perlu. So knowledge tu kita boleh turunkan saja. Okay. So di bahagian sini kalau kita tengok kat sini saya letak Facebook. Saya namakan dia entry page. Entry page ni adalah page yang selepas dia klik pada iklan dia pergi ke mana. Itu entry page saya panggil. Okay, dan contoh macam Facebook, entry page ni kalau management dia akan masuk blog. Macam tu? Blog. Bukan, dia akan masuk ke sini. Ni. Dia akan pergi ke sini. So bila dia klik tembus sini, baru dia akan masuk ke sales page. Dia akan masuk ke sini. Okay, faham. Alright. Okay. Okay, di bahagian sini dia ada edit, dia ada tarikh,
Ini adalah tarikh last kita edit macam tu. Okay, di sini adalah bahagian edit. Ini adalah untuk kita edit landing page. Yang ni nanti dulu kita klik. Okay, kita pergi ke sini, dashboard. Dia ada dashboard. So dashboard ni, kalau kita pergi masuk ke dalam, sekejap. Okay, kalau bro klik mana-mana di sini, contoh kalau bro klik pada nama ni kan, bro akan masuk ke dalam dashboard page tu sendiri. Okay, so bro boleh tengok sini. Sini bro boleh tukar nama dan boleh save. Let's say kalau bro nak tukar dia kepada management design, kita buat sini contoh. So kita boleh buat, ataupun kita nak buat contoh lah so kita boleh save apa saja nama. Alright. Kemudian di bahagian sini adalah URL yang kita assign kepada landing page tu. Okay, kemudian di sini adalah copy. Kita nak copy link ni. So kita nak copy kan, kita nak bagi pada orang. Right. Contoh, ni adalah publishing option ni adalah kita nak assign URL dia. Kita nak publish dekat mana? Kita nak publish offset dekat landing ke, ataupun kita nak letak dekat WordPress ke, ataupun kita nak letak dekat server. So option kat server ni mungkin kita tak pakai. So yang kita paling selalu guna adalah dua ni. So sekarang ni kalau dah ada WordPress untuk Energyman contoh dan website yang ada di landing ni, page yang ada di landing ni, kita boleh assign, kita boleh hostkan dia di dalam WordPress ni. Okay. Tapi yang ni saya tak ajar, nanti bro boleh explore sendiri bagaimana, sebab senang je. Dia just bro pergi ke bahagian sini. Dia bro pergi ke bahagian sini, kena download dia punya plugin, landing plugin, lepas tu install dalam WordPress. Ada proses-proses lah, dan kita kena generate new API token. Bro follow je step ni. Alright, nanti bro akan tahulah macam mana nak buat. Dia simple je. Saya tak ajar sebab kita dah move on beyond daripada WordPress. Sebab kita memang kalau boleh lepas ni kita nak abandon WordPress. Okay, di bahagian sini action. Okay, di bahagian edit ni adalah untuk edit page. Kejap lagi kita masuk. Di sini adalah action. Action ni adalah, kalau bro tengok kat sini, kita ada beberapa option yang mana kita boleh duplicate page ni. Maknanya kita dah build satu page, kemudian kita nak duplicate dia. Kita nak duplicate page yang sama, tapi kita nak gunakan mungkin nama domain yang berlainan, mungkin content yang berlainan, tetapi design yang sama. So kita tak nak reinvent the wheel. So kita boleh gunakan page yang sama dengan konten yang berbeza, dengan fungsi duplicate. Kejap lagi kita go through satu-satu. Kemudian kita boleh rename. Rename ni, sekejap. Okay, rename sama je. Tak perlu rename kat sini. Kalau nak rename, tekan kat sini je rename. Lagi senang. Okay. Kita boleh run test. Run test ni kita nak buat split test lah. Macam dia sama macam fungsi duplicate tadi, tetapi dia mungkin dia gabungkan dalam satu URL, tetapi dia ada sampai 3-4 variasi. So maknanya bila kita buat iklan berbayar, PPC, tak kisahlah Facebook ataupun Google, biasanya orang-orang yang buat PPC ni dia akan test different landing page untuk different keywords. So dia menggunakan satu, yang ni kena ada faham marketing logic sikit lah. So yang ni kita tak buat dulu. So yang ni akan datang, tapi bro boleh explore sendiri nanti bagaimana nak ni. Okay, sini ada option publishing option. Publishing option sama yang kat sini tadi. Kalau kita tekan, yang macam WordPress tadi lah. yes, dia akan keluar yang ni. Alright. So di bahagian sini, okay, dia ada download. Download ni maknanya kita boleh download page yang kita buat dekat landing ni. Kemudian file tu kita boleh bagi kepada mana-mana orang yang menggunakan landing ni juga untuk menggunakan page yang kita pakai sama macam ni. Okay. Okay, reset landing page ni adalah kita akan reset data dalam ni lah. So once kita dah build campaign ataupun macam mana, dia akan ada data berapa ramai orang visit page ni, berapa banyak leads. Yes, dia ada analytics sekali. Okay. Dia ada simple analytic lah. Just visit dengan leads, berapa banyak kita boleh dapat.
Okay, kemudian ada conversion rate. Dia akan boleh kira lah based on ni berapa conversion rate dia. Dia akan kira based on visit, berapa banyak leads dapat, berapa conversion rates. Boleh position. Yes. Di sini kita boleh gunakan tarikh untuk dapatkan, okay, contohlah daripada 6 April ke 6 Mei berapa banyak visit. Contoh. Alright, kalau kita okay, itu saja. Kemudian kalau kita pergi ke sini dia ada leads. So, di bahagian leads ni adalah di sini dia akan paparkan leads yang related dengan landing page ini saja. Tapi kalau kita pergi ke yang di bahagian sini tadi, leads yang di sini, dia akan gabungkan semua leads yang di semua landing page yang di dalam ni dalam satu tempat. So, kita boleh export semua ni. Contoh. Okay, di bahagian A/B test ni, ini adalah bahagian split test yang mana kita boleh gunakan yang untuk PPC yang saya cakap tadi. Dia ada beberapa yang ini kita boleh tengok. So setiap yang ini kita boleh set. Yang macam split test ni kita boleh set lah. Dia ada bahagian manually, kita nak set macam mana. Okay, automatically setelah 100 visit kita baru tukar ke landing page yang next. Contoh. Ataupun kita boleh buat macam kita boleh ukur lah berapa persen traffic. Nanti kita boleh ukur yang page yang pertama berapa persen traffic dia, yang kedua berapa persen traffic dia. Kita boleh buat macam tu. Alright. Dan kalau kita tengok kat sini dia boleh ada option bagaimana kita nak tambah variant tu, page yang kedua atau page ketiga. Kita boleh copy daripada main variant. Fungsi dia sama macam duplicate tadi. Kemudian kita boleh copy daripada landing page yang lain. Contoh kalau kita tekan di sini, kita boleh select mana-mana landing page yang kita dah buat, kita jadikan dia sebagai variant kepada variant utama ni tadi. Tapi yang ni saya suggest untuk bro jangan fikirkan dulu benda ni, sebab benda ni terlalu advance. Yang ni nanti bro boleh explain ni untuk bro faham. Saya just bagi tahu secara ini saja. Secara general. Sebab most of the time memang bro takkan main dekat sini, tapi saya just bagi tahu je lah untuk so nanti kalau kau ada soalan akan datang kan. Okay, di sini adalah JavaScript code ni adalah di mana bro nak letak code yang kalau bro pergi ke Unbounce yang tu saya ajar macam mana nak letakkan Facebook Pixel apa benda semua tu. Bro kena letak di sini. Okay, faham. Kalau bro tengok kat sini saya dah enable page yang ini. So lepas ni saya nak berfaham, kita dah tak pakai WordPress, kita dah tak pakai Unbounce. Unbounce tu apa yang ada di dalam Unbounce saya dah pindahkan semua ke dalam landing ni. Cuma di bahagian campaign tu saja kita tukar lagi. Tapi secara design apa yang ada dalam Unbounce kita dah tukar ke dalam landing ni. Kalau boleh tengok dekat sini, nanti boleh export ada 18 website 18 page semua saya dah pindahkan. Alright, berbalik kepada kita punya JavaScript code ni tadi. Okay, JavaScript code ni kalau kita nak tambah, sekejap kita tengok satu dulu. Yang mana dah ada boleh edit. Kalau contoh boleh tekan edit, boleh tengok kat sini. Alright. Ini adalah Google Tag Manager. Yang ni Google Tag Manager ni nanti bro boleh expose sendiri. Tapi yang paling penting kat sini adalah bro akan banyak bekerja dengan Facebook Pixel, betul? So di bahagian sini adalah benda yang sangat penting untuk bro faham. So, kalau bro pergi tengok kat sini, kita tekan edit. Kalau bro tengok Facebook Pixel dekat sini, bro boleh nampak kat sini kan. Kalau kita nak letak kod, bro kena letakkan kod di bahagian content sini. Bro kena namakan pixel tu pixel apa, bro kena letak content. Dalam bahagian content lah kod. Bro paste dalam ni. Okay. Kemudian di bahagian position ni, yang inilah bro nak kena letak di bahagian kepala ke, body top ke atau body bottom. Satu benda yang bro kena faham adalah bila cakap body top ni, kalau terms yang kalau bro baca artikel dekat luar tu dia akan cakap opening body. Alright. Kalau body bottom ni dia akan cakap closing body. Okay. So itu istilah, cuma di dalam landing ini digunakan istilah yang berbeza, saya tak faham kenapa. Tapi basically dia macam tu. So di bahagian page ni, bro
biarkan biasa kita akan letak main page. Main page ni nanti saya jelaskan kenapa dia main page, kenapa ada conversion page. Tapi basically kat bahagian page ni secara default dia akan letak main page sebagai dia punya option. So bro boleh biarkan di bahagian main page sahaja. Okay. So di bahagian enable ni bro kena tick enable lah. Kemudian tekan save. Cool. Okay. Code dah save. Contohlah kita try baru lah, kod baru. So kita pergi ke add script ni. Kalau kita nak tambah kod baru, kita tekan add script. Kita masukkan nama. Yes, ni contoh. Kita paste kod tadi. Kemudian kita letak di bahagian body top. Kita boleh tekan sini main page, enable, kita tekan add. Okay, dah. Sudah ada kat sini. Kita tengok kan. Nampak? So sekarang kita tak pakai. Saya buang ni. So macam mana nak buang? Bro boleh disable kalau bro tak nak delete dia. Tapi untuk malam ni saya delete lah. Kita tak pakai pun. So delete. Alright. Okay, itu untuk bahagian JavaScript. Sekarang ni kita pergi ke bahagian settings. Okay, di bahagian setting ni bro memang takkan pakai pun. So yang ni bro boleh just biarkan saja. Kita tak perlu buat apa-apa pun. Okay, yang ni memang kita tak pakai, biarkan saja. So sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak build landing page. So pergi ke bahagian landing page. Kemudian ini adalah landing page yang dah dibuat. Oh sekejap, saya lupa nak beritahu. Nanti kalau bro dah create landing page yang banyak macam ni, bro boleh filter dia menggunakan nama domain ataupun nama landing page. Contoh, saya letak entry page kan, entry page kan. So saya boleh type dekat entry page dekat sini, dan saya boleh filter landing page yang ada entry page nama dia saja. Nampak? Contoh kalau kita contoh nama, kita boleh gunakan nama domain untuk filter landing page tu. Contoh kat sini saya letak luckypower.org. So dia boleh ada Lucky Power saja. Nama domain Lucky Power saja yang ada kat sini. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu page yang mana hijau dengan warna kelabu macam ni kan, not aktif kan. So untuk kita filter yang ni, kita just nak cari yang contohnya page yang kita publish sahaja. So macam ni kita nak buat adalah kita boleh pergi all types, tekan publish. So landing page yang dipaparkan dalam ni hanyalah yang dipublish sahaja. Okay. Contoh kalau kita nak unpublish, kita boleh pilih yang unpublish. Mungkin kita so kat sini page adalah page yang yang unpublish saja ditunjukkan. Okay. Kemudian di bahagian sini macam last created, dia ada based on A to Z, Z to A. So nanti boleh expose sendiri lah macam mana ni. Ini adalah untuk memudahkan kita mencari landing page yang kita dah buat bila-bila masa. Sebab next time mungkin next week ke bro nak cari page yang bro dah buat tu, nanti kalau page tu ada 100 page, nanti kalau kita nak nak cari susah. So gunakan saja yang ada dalam ni. Alright, untuk okay, sekarang kita nak build landing page. So macam mana nak build landing page adalah senang saja. Kita pergi ke create new landing page. Okay, di sini dia bagi 3 pilihan. Kita nak start dengan template template yang dia dah sediakan, ataupun daripada page yang kosong, ataupun kita gunakan kita boleh upload landing page punya file yang saya cakap tadi tu kan. Kalau kita boleh download kat sini kan, so kita boleh upload dia balik dekat sini, create new landing page ni di bahagian sini. Ataupun kita boleh order design. Yang ni kita tak pakai, so biarkan je. Tapi kalau nak klik pun boleh klik, tengok sendiri nanti. Tapi kena bayar dia orang lah, dalam RM3 macam tu satu page. Alright. Lupakan yang ni, lupakan yang ni. Okay. So yang di sini option yang kita ambil adalah pick a template.
So, kita tekan sini. So di dalam sini kalau bro tengok dia ada ratusan template. Saya rasa ada 150 macam tu. Bro boleh pilih lah mana bro nak. Okay. Contoh kalau kita tengok kat sini ada yang nama dia conference apa. Saya pun tak tahu apa benda ni. Ada banyak gila landing page ni, nanti bro explore sendiri macam mana. Okay. Alright. Ni satu. Sekejap. Okay. Sekarang ni untuk purpose of education, saya akan gunakan blank page supaya kita boleh faham bagaimana ini berfungsi. Nanti kita akan explore lah template-template yang dah jadi ni, just untuk mempercepatkan proses pembinaan. Tapi untuk ni kita start dengan itu. Okay, start with the blank. Alright. Sekejap. Hello? Sekejap. Okay. Tak apa. Okay, ini adalah page yang konsep pembinaan landing page landing ni dia sama macam Unbounce. Kita menggunakan bro pernah explore Unbounce tak? Ya, explore. So far bro explore macam mana? Apa yang bro rasa? Dia lagi mana daripada Traffic Attack ke macam mana? Kalau ikutkan lagi senang lah Unbounce. Very WordPress. Lagi senang So konsep pembinaan landing page dengan landing ni sama macam Unbounce. Dia lebih kurang sama lah, mungkin ada lain sikit, tapi dia secara konsep tu dia sama. Sekejap lagi saya tunjuk. Saya tunjuk terus lah bagaimana kan. So di sini kalau boleh tengok dia menggunakan canvas, konsep canvas. Kalau boleh tengok dekat sini kita kalau kejap. Okay, kita klik di sini. Pergi ke bahagian di sini yang di bahagian tepi ni. Bro boleh, dia ada beberapa option kat sini. Kat sini dia ada namakan widget option, dia ada elements, kemudian dia ada page setting. So page setting ni kalau bro pergi di sini dia ada size, dia ada 1200, dia ada 960, dia ada 764. So kalau kita bina website, ini adalah 3 option yang biasa kita akan pakai. Okay. So contoh kalau additional option ni nanti dulu. Okay. So basically apa yang ini buat adalah kalau kita ambil 960 lah. Dia akan kalau kita saya colorkan background ni biru kan. So kalau kita nak tengok page ni, kita tekan preview page kat atas ni. Nanti dia akan auto save. So kita boleh tengok page tu. So page tu di tengah-tengah, dia tak full. Kiri kanan dia ada kosong. Okay. Tapi kalau kita nak dapat full, kita boleh tekan pada landing page ni, tekan pada background tu. Ini dipanggil section tau. Yang boleh tengok ni kan, ada benda ni kan. Dia panggil section. So section ni kita boleh tekan kat sini. Kalau kita klik sini, kita pergi pada background. Kalau dia tutup, buka. Klik kan. Double klik. Dia ada full width. Kalau full width, nanti dia akan pergi sampai ke ujung screen. Okay? Dia full lah. Yes, dia full. Dia full page. Alright. Okay. So kita preview. Boleh tengok. And dia full. Okay. The back. Okay. Untuk ni sekejap saya kena letak warna putih lah, senang. Alright. Option yang ni bro akan jarang pakai sebab bro saya boleh agak yang bro kurang familiar dengan konsep CSS. Betul tak? Tak sangat. Okay, yang ni boleh biarkan.
yang bagian additional option ni adalah yang ni adalah untuk kalau bro gunakan WordPress, dia ada di bahagian SEO yours tu kan, yang mana kita nak masukkan title website, keywords yang kita nak pakai untuk SEO, kemudian description website. So bro kena letak di sini. Okay, so di bahagian social share ni adalah di mana bila orang share menggunakan Facebook ataupun Twitter, dia akan keluar information. Biasanya kalau bro share info-info yang di dalam Facebook, dia akan keluar kan contoh macam Harian Metro kan, dia keluar gambar, description, tajuk semua. Inilah dekat sini bahagian dia. Tapi yang ni saya boleh imagine kita pun memang jarang pakai, bro boleh kenal je, tapi bro boleh explore nanti bila bro ada masa. Kemudian di bahagian sini, yang ini boleh lupakan, saya pun tak pakai. So custom style ni adalah CSS. Yang ini memang kita jarang pakai, lupakan saja. Okay. Sekejap. Contoh kalau bro apa saja option yang bro letak dekat sini, contohlah title, contoh. Okay, bro kena klik ni, save and close. Yes. Macam ni bro tengok title tu nanti kalau bro tekan preview, dia okay tak ada. Dia actually akan keluar di sini. Yang bahagian editor ni dia akan jadi tajuk title. Kalau bro tengok sini kan URL kan dia jadikan title kan, disebabkan title tu kosong. Tapi kalau kita isi title, dia akan replace dengan title tadi. Oh, mana kita kemudian contoh ni lah. Yes. Oh. Alright. Kita balik ke belakang. So, right. Okay. Betul. Okay, sekejap. So, borders, rounded corner, borders. Okay, tak apa. Kita akan raja satu-satu. Okay. Di bahagian sini, ini adalah elemen-elemen yang biasa kita akan pakai di dalam website. Dia ada nama dia section, ada namanya text, image, icon, box, button, form, borang, video, counter. Counter ni adalah counter thumbdown, counter yang ni lah, yang tadi yang kalau kita masuk sini. Ni. Oh, yang tadi. Yes. 14 jam. Okay. Ini adalah counter. Yang ini saya gunakan script yang 14 jam ni. So yang ni boleh abaikan dulu, jangan pakai yang ini. Tengok yang ni saja. Yang ini. Ini adalah counter time down. Okay. Countdown timer nama dia. Okay, inilah counter dia di sini. Okay, HTML ni adalah yang biasa gunakan Podi. Yang ini kita elakkan dulu sebab nanti ni untuk advanced user saja. Tetapi kalau bro nak, contohnya kalau macam kita pakai shortcode daripada luar kan kita kena install something kan, kita kena pakai di sini lah. Tapi malam ni kalau tak ada contoh saya tak tunjuk lah. Kalau ada nanti saya tunjuk. Alright. Okay, bila kita nak bina website, dia ada beberapa section. Kalau kita tengok website di sini, sekarang ni, contoh kalau kita tengok website ni kan, website ni, kalau kita tengok setiap barisan ni, ini adalah satu section. Satu section, ini satu section, ini satu section, ini satu section. So, website ni dia terdiri pada banyak section. Itu dipanggil di setiap landing page builder, dia akan namakan benda tu sebagai sama ada section, sama ada background section ataupun panel ataupun apatah nama dia. Tapi konsep dia itulah, dia adalah section. Alright, dia ataupun dia ada dipanggil row, baris. Okay, bila kita nak buat website, kita memerlukan section. Contoh dan setiap section tu kita nak letakkan dia, kita nak cantikkan dia. So macam ni kita nak buat adalah sebagai contoh, saya akan gunakan website ni untuk contoh membina untuk membina landing page, menggunakan landing ini
dan memanfaatkan semua elemen yang di dalam ni. Okay, let's say saya nak bina section atas ni. So macam ni saya buat adalah, mula saya akan klik kepada ni. Kemudian di bahagian background ni, dia ada berapa saya? Dia ada section. Dia ada section, dia ada ID, dia ada class. Kemudian dia ada visible on viewports ni. Jadi kejap lagi kita belajar apa benda. So dia ada background. So di bahagian sini, background ni, kita boleh pilih sama ada color untuk kita jadikan background, ataupun kita boleh gunakan gambar untuk jadikan background. Kalau kita tengok dekat sini, saya jadikan gambar sebagai background. Betul? So macam ni saya nak buat adalah saya set color putih. Ya. Okay, saya color putih. Image. So saya klik change image. So macam ni kita masuk ke gambar, kita kena jadikan, kalau boleh tengok kat sini, saya jadikan background tu, section tu ada background dia, ada gambar background. So macam ni saya buat, saya tekan change image ni. Kemudian saya pergi ke gallery. Kemudian kat sini saya tengok Energyman, saya pergi ke Energyman folder. Okay, di bahagian sini semua brand asset yang berkaitan dengan Energyman ada di dalam ni. So nanti boleh cari. Okay, saya gunakan gambar ini sebagai background section ni. So macam ni saya buat, saya pilih, saya klik, make sure ada biru tepi ni. Terus saya klik pada save and close. Let's say saya nak gunakan gambar lain, saya boleh gunakan klik upload image ni. Saya boleh upload gambar yang ada dalam website saya, yang ada dalam komputer. Contoh macam ni saya buat, klik upload, dia akan berada di sini. See? Nampak? So, saya boleh pilih. So, klik save and close. See? So, bila dah ada macam ni, bro kena susun sikit. Dia takkan out of the box cantik. So, macam kita nak buat adalah, kita boleh gunakan position ni untuk positionkan gambar tu. So, macam ni kita buat. Biasanya kita akan pilih tengah. Kemudian di bahagian repeat ni, kita pilih no repeat. Di bahagian adjustment ni, kita boleh tekan fill. Dia ada fit. Kalau fit dia akan inilah letak pada tengah-tengah, tapi kita tak nak, kita nak fill. Okay. So kita boleh kecilkan. Kalau boleh nak kecilkan section ni dia boleh buat panjang, boleh kecil. So kadang-kadang kita letaklah size ni ni. Yang bahagian tepi ni kita boleh kecilkan dia, minimizekan dia dengan cara tekan button atas ni. So nanti dia akan minimize lah. So kita nak buat, kita nak letak gambar, kita nak letak apa ni, headline, kita nak letak kotak kuning ni dengan ada counter. So macam ni kita buat adalah, kita cari gambar, kita ambil elemen icon tepi ni, kita klik, kita drag, kita cari gambar Energyman Advance. So cari gambar produk. Okay, kat sini pilih save and close. So dia akan keluar di bahagian sini, kita tarik atas. So kalau ni macam agak besar, so boleh gunakan bulat tepi ni. Tarik dia macam ni, scroll down, tarik juga sampai kita nak. Okay, cantik. Okay, kemudian ini adalah gambar produk. Kita nak gambar headline tadi. So kita buat, kita tarik lagi mesh. Kita boleh scroll. Kita ambil. Okay, 5 hari tetap kelas bencana. So kita tarik, kita buat macam tadi juga. Kita macam ni. Kurang lebih lah ni. So kalau belum buat macam ni kan, kalau kita tengok kan, gambar Energyman dia berada di bawah headline. Contohlah kalau kita nak headline ni berada di bawah Energyman, apa yang kita boleh buat adalah kita tekan ni, change layer. Change layer. Yes, kita boleh move down. Move to bottom ataupun move to top. Sama juga kalau kita pilih ni, kita boleh buat juga benda yang sama. Kurang lah.
Kurang lah. So kita ambil, tarik sikit, satu lagi kita letak tepi ni lah, cantik lah sini kan, letak sini lah, letak sini. Boleh lah ni. Boleh lah. So kemudian kita kena tambah section. Kalau kita tengok kat sini kan dia ada beberapa section kan. So kita kena tambah satu lagi section untuk membuatkan gambar ni boleh turun sikit. So apa yang kita boleh buat adalah kita pergi ke sini, kita klik, hold, kita drag ke sini. So di sini ada elemen, di sini ada kolom. So kolom ni nanti bila kita gunakan kolom ni adalah kita gunakan dia untuk memudahkan kita build website menggunakan mobile tu nanti. Maknanya kolom ni memudahkan konten tu untuk stacking. Konten yang sini kan ada, kalau bro tengok sini kan dia ada satu yang wide besar saja, satu kolom saja. Kat sini ada 2 kolom, kat sini ada 3 kolom, sini ada 4 kolom. So kolom yang berada di kiri dia akan berada paling atas nanti. Yang mana yang di sebelah kanan dia tu dia akan berada di bawah dia. So sama juga ni. Ini akan jadi yang atas, ni jadi tengah, ni jadi yang bawah. Sama juga dengan ni. Alright. So untuk ini saya pilih, kalau kita tengok di sini kita perlu ada kita perlu ada 2 kolom saja. So kita pilih 2 kolom. Okay. So kalau kita tengok dekat sini dia punya kolom tu tak full width. So apa yang kita buat? Kita nak full width. Kita tekan di sini. Dia full width So disebabkan dia macam ni, kita boleh tarik dia ke bawah. Sini pun sama. Alright. So kita tarik ke bawah. Kalau kita tengok di sini, siap. Kita harusnya atas dulu. Dia ada kotak kuning, dia ada promosi free gift tinggal lagi 5 hari. Contoh. So kita kena buat kotak kuning. So macam kita buat adalah kita pergi ke tepi kiri ni, kita cari kotak kuning. Tarik, scroll ke tepi. So kita kena letak kotak kuning di bahagian sini. So macam kita buat, kita tarik dia. Kita tarik di sini. Kotak kuningnya, okay, jadi macam ni. Kotak kuning kita letak di sini. Okay, tarik. Okay, kotak kuning kena dia warna kuning. So macam kita buat warna kuning, kita klik pada gambar ni, kita keluar ke tepi ni, kita cari warna kuning, kita tarik ke tepi. Alright, dah warna kuning kurang lebih lah. So nak color tepat nanti bro boleh cari sini color dia. So bro boleh pakai nama dia color pick eyedropper. So extension ni adalah Chrome extension. So basically benda ni buat adalah bila bro klik benda ni, bro boleh cari apa sahaja color yang ada di mana-mana website, dapatkan color code dia. Alright. Boleh tekan di sini close and exit color untuk pick mode ni. Dan boleh gunakan klik pada tadi, kita klik pada ni, klik situ lagi kat sini, kita masukkan color code tadi. Dah dapat. Tekan close. See? Warna sama? Sama kan? Alright. Sama. Kemudian kita kena letak, kalau kita tengok kat sini dia border warna hitam. Border dia warna hitam. So macam kita buat adalah kita klik kotak ni balik, pergi ke bawah dan just border. Yes, on border. Make sure color dia hitam. Kita tarik color dia pergi ke paling hitam. Close. Border dia kena buat biasa border macam ni dia sama 2 ataupun 3 ataupun 4. So pilih lah nanti, boleh expose sendiri. So dia border ni pula kita boleh letak banyak. Dia ada 3 variasi. Dia ada dash, boleh tengok sini. Dia ada dot. Biasa kita pakai dash dia, kita pakai solid punya border lah, paling senang kan. So di sini pula bro boleh kalau bro pilih option yang paling tengah ni, dia akan semua border ni sama style. Tapi bro boleh asingkan dia. Nanti bro boleh pilih option kat sini dengan klik satu-satu. Tapi untuk purpose education ni saya ambil satu je. Alright. Kita tolak tepi sini. Okay, sekarang ni kita kena masukkan text promosi free gift tinggal. So kita pergi kat sini, text,
tarik, kita klik, masukkan promosi, tinggal beberapa hari sahaja. Contoh kat sini kan dia macam kecil, kita kena lebarkan dia, tarik macam ni. So kita tarik dia supaya dia alright. So kita boleh kecilkan dia. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, font dia bukan font yang ni. So macam ni kalau bro dapatkan font dia, senang saja. Bro boleh pakai Chrome extension, nama dia What Font. So kalau bro klik What Font, bro klik pada font tu, text tu, nanti dia akan tunjukkan information, font apa dia pakai, size apa dia pakai, style apa dia pakai semua. So kat sini kita tengok days 1 400. Apa yang kita boleh buat, kita zip file dulu. Font ni saya dah upload dalam tu. So kalau boleh tengok kat sini, saya macam ni nak buat adalah saya klik pada text, saya klik pada edit, edit, salah. Saya klik pada ni, kemudian saya pergi ke bahagian sini. Macam mana saya nak besar sebelum tu, macam mana kita nak besarkan size ni adalah kita boleh tekan pada sini, font size. Kita boleh besarkan dia, tapi kita nak kecilkan ni pun boleh juga. Contoh lah let's say kita besarkan kan. So kita boleh jarakkan antara ni dengan menggunakan ini, line height. So, okay, biasa orang pakai 1.3. Ini adalah the best practice. So apa yang saja dalam landing ini dia dah buat best practice. So kita just pakai saja. Okay. So sekarang ni font kita kena tukar. Tadi kita letak 16. Kita open okay, untuk tukar font style, apa kita boleh buat adalah pergi ke bahagian sini, open sans ni. Klik. Kalau ikut sini saya menggunakan days 1. So ni adalah days 1. Alright, saya kena kecilkan sikit. Promosi tinggal promosi tinggal tinggal alright, this one. Lupa saya beritahu. So let's say bro tekan pada font text ni, dia ada beberapa option kat sini. Yang mana dia boleh jadi ada font, kita boleh boldkan dia. Kita boleh tekan kat sini, dia ada option bold. Disebabkan days 1 ni dia tak ada option bold, so dia hanya regular saja. So regular je lah keluar. Okay, kita boleh tengahkan dia, kita boleh tolak ke kiri, kita boleh tolak ke kanan, kita boleh ambil justify. Tapi dalam option ni kita ambil just center saja. Dan dia punya itu kita boleh jadikan dia, kita boleh bagi dia ni adalah paragraph ataupun H1, H2, H3 sampailah list. Nanti option ni boleh explore sendiri. Okay. So di bahagian sini adalah text shadow. Text shadow ni biasa kita akan pakai kalau kita nak tulisan tu timbul. Kalau tengok kan? Macam 5 hari ni lah. Yes. Tapi 5 hari ni dia text shadow ni dia bukan Photoshop. Dia adalah gambar. Dia bukan teks. Dia bukan teks yang kita buat menggunakan coding dalam ni. Dia adalah gambar. Nampak? Dia gambar, dia bukan ni. Ni lah gambar. Yes, tapi basically sama je. Dia adalah text shadow. Ini adalah text shadow yang untuk website. Boleh tengok kan? Beza kan? So nanti option ni boleh explore sendiri. Okay. Sekarang ni kita kena letak counter option, countdown timer nama dia. So kita kena tarik counter ni, letak di sini. So kita kena ada sikit. Okay. Countdown timer yang biasa landing ni bagi ni dia macam ni, tapi kita boleh tukar dia. So macam mana kita nak tukar adalah kita kena pergi ke bahagian settings. Kita boleh pergi ke sini ataupun di counter option sini, counter settings. So dia akan bagi beberapa template yang dah siap. Kalau kita tengok di sini, saya pilih yang ini kan.
save and close. Tengok. So macam tak cun. Contoh terlalu besar. So apa yang kita boleh buat? Sekejap, kita try buka template lain lah. Boleh lah. Kita tak cun pula. Apa ni? Okay, nampak okay. So dekat sini countdown timer ni dia ada beberapa option. Kita boleh tunjukkan yang mana kita nak, yang mana kita tak nak. Contoh, kita ada days, hours, minutes, second. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Contoh kita tak nak days, kita boleh tutup dia. Kalau nak di sini, kalau tak nak kita tak sini. So dan kita boleh tukar huruf ni. Contoh kita tak nak days, kita nak hari. Kita nak sini, kita nak jam. Kita nak minit. Kita nak saat. So kita boleh tukar kat sini. Kemudian kita boleh tukar size dia. Yang size ni kita boleh tukar. Contoh kita nak besar sikit, kita boleh tukar 20 px. Okay. So di bahagian sini repeat ni adalah dia ada sediakan 3 option. Dia ada do not repeat, repeat every week, countdown set line. So apa basically benda ni buat adalah, so let's say kita pilih do not repeat, kita kena set lah bila masa benda ni kita nak dia habis. Contoh kalau di sini kita letak esok dan pukul berapa kita nak dia habis, kita boleh pilih. Let's say kita nak 11 malam, kita boleh pilih 11 2 minit 59 saat malam. Ada lagi 23 jam. So dekat sini, yang ini pula option di sini. Kita boleh, kalau based on dia punya style ni, dia dah by default dia punya font weight dia dah bold. Kita boleh unbold dia. Nampak beza? So yang ni kita pula kita boleh letak, kita boleh buat sengit. Kalau kita nak sengit, kita tak nak, kita letak sini. Dan kita boleh pilih dia punya countdown timer tu, kita nak font apa. Okay. So tapi untuk yang ni saya akan pilih boleh yang ni. Dan kita boleh pilih size dia juga. Kita nak besar, kecil, apa semua nanti boleh explore sendiri. Kita save and close. Okay, kalau kita tengok sini dia macam terlalu besar kan. So apa yang kita kena buat adalah kita kena set dia kecil lagi. Let's say kita ambil 20px. Okay, 20px. Tak cantik. Boleh ni. Save close. Okay. So kalau tengok sini kan, dia sentam macam tak cantik kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kecilkan dia. Dan option yang kita boleh buat adalah kita besarkan kotak kuning ni. Kita pilih kat sini dulu. Besarkan kotak kuning. Kemudian kita masukkan dia. Kemudian kita tarik sikit. Kita tolak sini sikit. Kita tarik ke atas. Contoh. Okay lah tu. So kalau ni tak cun, kita boleh besarkan dia. Kita letak size dia besar sikit. Depan, save close. Okay lah ni. Ni macam besar sangat kan. So kita kecilkan dia. Plus. Okay ni. Alright. Tu. So sekarang tu option dah ada. Ni dah ada. Okay, so sekarang ni kita bina section yang kedua pula. Okay, so macam kita buat adalah pergi ke section yang kedua. Kemudian kita buat benda yang sama juga. Kita masukkan gambar. Kita pilih bahagian style. Kita ambil background, style, gradient. Kita ambil image, change image. Kita cari pattern yang tadi. Ada tak pattern tadi? Okay, ini adalah patternnya. Save and close. Alright. Kita relax effect. Kita tak nak. Kita nak over. Tak boleh.
Okay. Sekarang ni kita kena masukkan headline dia. Pergi teks. Tak sini. Oh, teks sebelah ni. Kita ambil gambar. Kita scroll, cari gambar dia. Okay, inilah gambar dia. Formula terbaru nak bagi bini makin banyak. Okay, terlalu besar, kita kena kecilkan. Alright. So, kalau boleh tengok kat sini, dia ada dua kolom kan? Ada garisan tengah-tengah ni, kemudian ada kolom kiri dan ada kolom kanan. So, kalau kita tengok dekat sini, yang ni kita letak kolom kiri, lepas tu dia ada kotak kuning, lepas tu ada gambar. Gambar di bahagian kanan, kotak kuning di bahagian kolom kiri. So, kalau kita tengok dekat sini, saiz kolom ni dia agak besar, yang ni dia macam kecil. So, macam kita nak buat besarkan dia, senang saja. Kita gunakan ikon ni, kita tarik dia. Scroll ke bawah, tarik. Scroll lagi, bagi dia ruang. Scroll lagi. Okay. Letak kat sini sikit. Alright. Kemudian kita letak kotak kuning. Tadi kita dah buat kotak kuning kat sini. So kita tak perlu nak tarik kotak baru, kita boleh duplicate saja. So kita pilih kotak kuning yang atas sini tadi, kita tekan duplicate, kemudian kita tarik dia. Tarik dia ke bawah. Kita tarik dia sini. Kita tarik dia. Alright, sudah ada. Kemudian kita nak kena letak, kita ada lagi cerut nasi nombor bla bla. So kita tarik teks ke tepi ni, letak dalam kotak ni. Kemudian kita copy saja ni. Letak macam ni. Semua tangan cerita. So kita tengok di sini dia besar. Dia menggunakan text font Animus Pro. Dia bold. Di sini dia tak bold. Kenapa? Okay, kita kena besarkan sikit text. Okay, ni bold, ni tak bold. Oh, okay, sah. Pilih yang ni. Pergi ke tepi ni. The regular, oh bold, kita pilih bold. Nampak? Pilih bold tadi. Boleh lah. So okay, sudah. So sekarang ni kita kena masukkan gambar yang ini. So kita pergi text, image. Kita paste kat sini, cari engagement. Alright, ambil ni. Tarik sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Okay. Ha, lebih kurang. Okay. So, alright. Okay. Ini adalah page yang kita dah buat. So sekarang ni yang ini kita dah buat. Konsep dia sama je, nanti boleh expose sendiri. So sekarang ni saya nak buat yang page ni pula. Yang ini. Okay. Saya akan buat ini dulu. Kemudian saya akan buat ini. Okay, so sekarang ni macam kita dah buat. Senang saja. Ya saya. Yang timer ni, kan kalau macam kita nak buat check out timer macam mana? Check out timer? Check out memang tak ada dalam sistem ni. So yang check out timer tu memang kena gunakan sistem yang lain lah. Yang itu boleh kena expose sendiri. Dia yang apa yang kita boleh buat kat sini adalah timer ni hanyalah kita nak build macam satu urgency kepada pelanggan tu untuk membeli segera, dan benda tu kena make sure boleh dipercayai. Okay.
So, okay. So sekarang ni kita nak bina yang ini. Okay, apa yang kita buat adalah kita kena bina section. Kita kena letak dia 2 kolom. Kita kena full width. Kita kena letak dia warna kuning. So kita boleh cari warna kuning balik. Kita copy. Kita pergi kat sini. Kita klik sini. Pergi ke sini. Klik keluar. So kalau kita tengok di sini, dia kecil. So yang ni besar. So kita kena resize. Tarik dia sampai dia kecil. Okay. Student offer akan ditambahkan lagi. So kita akan letak text. Create. Kita letak offer akan ditamatkan. Semula besar. Offer akan ditamatkan lagi. Okay. Kita tarik. Kemudian kita letak days 1. Days 1. Tarik sikit. Alright. Kalau berperasan kat sini, dia ada macam satu garisan kan, merah kan. So ini adalah dia nak centerkan content tu. Dia akan bagi suggestion. So bro boleh follow lah kalau bro nak memperkemaskan lagi design website tu. Kemudian kita tamatkan. Kita kena besarkan tulisan. Okay. Okay. Sekarang ni kita kena letak timer. Timer tu kita tak perlu bina baru. Kita boleh copy saja yang ada. Kita select dulu. Kemudian kita pilih duplicate kat sini. Klik, kita drag. Klik, kita drag. Kita drag. Okay. Sekarang ni sudah macam ni. Timer ni dia terlalu besar. So kita boleh kecilkan dia dengan kita resize. Macam kita nak resize. Kita tarik dia. Ni macam bagi sikit. Dia sepatutnya kalau kita tekan kita buat macam ni, dia boleh resize sendiri je. Boleh pula. Okay. So kita tarik ni sikit. Tarik sini sikit. Itulah contoh ni. So, okay, website kita sudah nak jadi. Kita boleh review preview dia. Kita klik preview kat atas ni. Scroll, kita tengok. Okay, lebih kurang lah ni. Okay. So sekarang ni kita kena bina CTA box, CTA section. So macam kita nak buat, kita kena tambah satu lagi. So yang ni kalau dia punya content dia tu macam lebih kurang sama, kita boleh duplicate saja. Yang boleh kita duplicate tak semestinya elemen, even section pun boleh. So macam yang kita nak buat adalah kita select pada section tu, kemudian kita tekan duplicate. Macam tu saja. Kemudian kita boleh klik move down. Alright. So sekarang ni yang di bahagian sini kita boleh kosongkan lah. Ini kita kosong dia, jangan dengan kepala dulu. Sudah kosong. Okay, so saya nak bagi tahu elemen dalam ni kita boleh select sekali banyak. Kemudian kita boleh gerak dia. Right? Okay, berbalik pada ni tadi. So kita kena ada headline, gambar, scroll. Cari nak cuba. Ni dia. Save. So, kecilkan dia. Nak cuba. Kurang ni. Kemudian kita boleh tadi kat tengah-tengah kolom tu sudah lah.
boleh kita boleh letak kat di tengah-tengah, tak ada masalah. Kemudian kita ada barang, okay, ni kita ada, so kita copy je ni, select, kita boleh select satu-satu, kita boleh gunakan CTRL. Contoh kita nak dua ni je kan, so kita boleh klik dulu ni dulu, kemudian kita hold CTRL, klik CTRL, hold, kita klik gambar, kita boleh move dulu. Okay, so ini kita nak dua ni, so saya duplicate, kita boleh tekan copy and paste, Ctrl C, Ctrl V. Kita boleh buat macam ni saja. So kalau kita tengok sini, barang 3 barang satu harga, kita baca barang ni 3 barang satu harga. Kita boleh kecilkan dia, kemudian kita tengahkan dia, kemudian kita kecilkan kotak ni. Kecilkan dia. So juga lebih kurang. Okay, sekarang ni kita kena ada teks ni dengan dengan button WhatsApp ni semua kan. So teks, kita letak teks. Okay, teks yang ini sama dengan teks yang ini. So apa yang saya buat adalah saya duplicate saja. Duplicate, letak di tepi ni, tukar color. Color dia kena color putih. Saya copy. Berapa nak satu ke? Alright. Okay, kita letak di tepi ni. Kemudian kita kena letak ni font ni. So begitu saya duplicate, saya letak bawah. Kita tukar font antique. Oh, this one. Font dia this one. Saya kena letak 130. Okay, so apa saya kena buat? Saya kena letak dia align center, letak tengah-tengah. Kemudian kita tengok dekat sini, tulisan ni warna merah. So saya kena letak dia color merah. So saya tulis sini color merah. Okay, kalau dia warna merah, size dia, yang ini size nya adalah besar sikit, boleh agak. Kemudian yang di sini dia kena ada strike. Yang ni 30 ni kena size dia kecil sikit. Hello? Dengar? Apa dia? Alright, tak apa. Dia ni. Nombor dia ni. So, okay. Okay, sekarang kita letak button. So, button kita ambil kat tepi ni. Button kita letak ni, kita letak di sini. Boleh ni. So, color dia kalau kita tengok dekat sini, dia warna hijau. So kita boleh gunakan color code. Color. Color. Hijau. Text. Kita boleh tukar teks. Teks kita nak tukar. Teks ni macam pelik sikit. So, klik pada ni. So, kat sini dia letak button kan. So, kita kena label kat sini. Dia macam lain sikit. WhatsApp. Letak nombor 01129300. So, kita boleh buat. Dan label ni, kita boleh kat sini dia buat bold kan, topografi dia. Kita boleh letak sebagai regular saja. Tak cantik, lighten. Tak okey juga, tak boleh je lah. Ni macam terlalu besar, kita boleh kecilkan. Boleh ni. Kemudian kita letak link. Kalau kita nak letak link dalam ni adalah
Kita kena ambil link. Kemudian kita kena pergi ke setting. Button setting. Kemudian di bahagian redirect. Kat sini target URL. Oh, thank you. Yes, kita kena letak. Dan kita kena letak ni track click as landing page conversion. Make sure klik benda tu. Sebab yang ini nanti dia akan track setiap kali orang contohlah orang pergi ke page ni dan orang scroll ke bawah dan orang klik link ni button ni, website akan consider itu sebagai leads. Dia akan track klik tu sebagai conversion. So dia akan keluar. Kalau kita save kat sini dulu, ya, kita save. Kita keluar balik. Di bahagian sini leads ni dia akan track sebagai satu conversion. Oh, Okay. So balik kepada page tadi, kita edit. Mana ni data-data tu akan terus masuk lah. Data-data tu, yes, data tu akan terus masuk. So nanti dia akan memudahkan kerja marketer lah untuk troubleshoot landing page sekiranya dia tidak convert. Okay. Okay, gambar yang ni, yang ni saya tak letak lah. Yang ni benda ni sama je kan, konsep yang tadi. Nanti bro boleh habiskan lah pembinaan landing page ni, nanti bro boleh explore kan. Okay, kemudian landing page ni dia ada untuk desktop dengan mobile. Okay. So kalau untuk mobile, bro boleh klik kat sini. Bro klik mobile, nanti bro boleh tengok website yang bro bina tadi dalam bentuk mobile. Tetapi kalau bro tengok dekat sini, dia macam kacau bilau sikit kan. So yang kat sini lah bro kena bina balik, susun balik supaya dia betul. Kalau bro tengok dia kacau bilau kat sini adalah sebab kita tidak menggunakan kolom macam ni. Sebab tu bila dia masuk mobile, dia akan menyusahkan sikit kerja kita. Tetapi kalau kita pakai kolom, dia akan memudahkan kerja kita. Nampak kan? Kita pergi mobile, dia macam dah tersusun sikit. Nampak? Cuma kita kena betulkan je lah mana-mana yang tak betul. Contoh macam ni, tarik macam ni, bagi nampak cantik sikit. Kita boleh tarik kita boleh susun sikit-sikit, kita boleh tarik sikit-sikit. Yang ni macam besar sangat, kita boleh kecilkan dia sikit, kita letak sini. Nampak? So kita tambahkan lagi. Alright. See, macam ni kan. Counter ni kat atas, kita kalau boleh kita nak letak yang ni dekat bahagian atas. Kita nak tarik kat atas. Alamak. Okay. Ni kita nak tarik ke bawah. Kita letak atas. Kita letak sini. Yang ni macam besar sangat, kita nak kurangkan sikit. Nampak? Ni macam besar sangat. Tarik sikit. Tarik sikit. Okay. Lepak ni. Lebih kurang ni. Okay. Sikit. Okay ni. So yang ni. Okay. Alright. Beginilah untuk membina landing page menggunakan Landingy. Dan setiap elemen-elemen yang kita buat ni, kita boleh sorok dia bersesuaian dengan dia punya viewport. Viewport ni adalah kita nak contoh, kalau kita tengok desktop kat sini, let's say image ni kita nak pakai untuk desktop tapi kita tak nak pakai dia untuk mobile. So kita boleh sorokkan dia. Kita select elemen tu, kemudian kita tulis visible on viewport ni, kita disable dia. Bila dia orang pergi ke mobile,
dia akan hilang di mobile. Tetapi kalau kita nak, kita kena pergi desktop. Yang ni kita enable balik. Sama juga dengan ni, kita boleh disable dia dekat desktop, tetapi dekat mobile dia ada. Okay, so kat sini itu adalah fungsi-fungsi dia lah. So kalau boleh tengok dekat sini, on click, yang ni tak nak, yang ni tak payah view. Ini adalah basic bagaimana untuk membina landing page menggunakan landing ni, dan dia ada banyak option dekat tepi ni. Nanti bro boleh explore sendiri bagaimana nak menggunakan semua-semua ni. Alright. Sekejap tak, yang saya tinggal. Okay, di sini ada bahagian form. Form ni dia agak advance, so saya rasa tak sesuai untuk saya ajar bro malam ni. Form ni nanti bro boleh explore sendiri bagaimana nak ni. Alright. So basically form yang ada kat sini sebenarnya dia lebih kurang sama macam WP form juga, cuma beza dia adalah menggunakan landing page system. So yang ni nanti bro boleh kaji sendiri bagaimana dan boleh test untuk ni. Tapi untuk kalau untuk membina details apa semua tu, saya rasa tak perlu lagi untuk bro faham form ni apa. Ini bro boleh abaikan saja dulu. Okay. Dan kita boleh masukkan video. Saya lupa nak tunjuk video. Video ni bro just sama macam Thrive Architect, bro tinggal ni kat YouTube. Hey guys, I'm Kurt. Ni kita buang. Tekan enter. Okay, sini kita boleh play. Kita nak autoplay, loop ataupun ada control related video keluar ke tak. Ini kita tutup. Kita boleh buat dia auto mute ke tak. Kita tak nak. Kita masukkan video. Kita save and close. Okay, let's say kita letak dekat sini video. Ini kita nak video kita letak sini lah. Kita letak video dekat sini. Kita nak letak gambar dia dekat sini. Contoh. Kemudian kita boleh preview. Tekan preview. Kita boleh tengok. Yep. Nampak video. Hey guys, I'm currently doing Probably didn't. 2v1. So do phase 1 of Apa dia? Video yang ada dekat dalam contoh dalam komputer kita sendiri. Macam mana? Video yang ada dalam komputer sendiri nak tak nak memang kena upload dia ke YouTube dulu ataupun mana-mana servis video servis, baru ambil link daripada dalam tu, kena paste macam tu. Dia kena ke proses macam tu. Okay. Okay. Ini saya tutup. Okay, kemudian kita nak kena publish website ni. Sekejap, kita tambah video tadi kan? Sekejap, kita kena tengok mobile. Kalau berperasan dekat sini, sekejap, kita saya tukar kan? Dia ada macam warna merah tadi kat atas ni. So bila ada warna merah dekat atas ni, bermakna layout itu telah bertukar. So bro kena selalu check and balance antara desktop dan mobile. Contoh kalau kita letak kat sini, kita pergi mobile, dia mungkin dah berubah. So bro kena susun lah. So bila dah susun, bro dah puas hati, bro nak boleh publish ni. So macam ni bro nak buat adalah bro boleh tekan publish. Kemudian okay, bila tekan publish, kita akan dapat macam 3 publishing option macam tadi. Dia ada change URL, import on WordPress or embed server. Dua ni kita abaikan dulu. By default dia akan bagi dia punya landing URL daripada sistem landing ni. So kalau kita tekan kat sini, dia akan keluar page yang kita dah buat tadi. Kita boleh tengok kat sini kan, title contoh title yang kita letak tadi. So kita boleh tengok page yang kita letak kat sini. Okay, dia dah keluar, dia dah load dengan laju. Kemudian bro boleh tukar URL ni kepada URL website kita sendiri. So macam kita nak buat adalah tekan pada change URL ni.
Kemudian kita boleh klik change URL. Kita boleh tekan promo titis online tadi kan. Kita boleh tekan promo titis online. Kemudian di bahagian sini kita boleh letakkan path dia punya jalan dia. Contoh kita letak titis terbaru, letaklah titis baru. Kita tekan save changes. Okey, ini adalah nama dia tak ada, so kita kena letak nama. Kita letaklah promo titis. So, kita tekan save. Kemudian dari sini kita tekan, kita boleh tekan dia. Sini nampak promo.titis.online.titis/titis baru. So kita dah dapat page kita buat tadi. So kalau bro nak tukar yang ini, kalau bro nak tukar, bro kena tukar dia. Sebab ni. Sebab. Okay, setiap kali bro nak tukar, setiap pertukaran yang berlaku, bro kena publish balik website tu. Apa yang saya masukkan di sini adalah bila kita tekan edit, video yang kita rakam malam ni saya tak edit, saya tak apa. So kalau suara tu macam tak sedap apa ni, nanti bro kena pakai earphone lah untuk dengar. So setiap pertukaran yang baru, let's say kalau bro dah gunakan countdown timer ni lah, macam tak lawa kan, bro nak tukar yang lain, pilih yang ini, kemudian tekan save. Alright, macam sikit kira ikut lawa kan. Contoh, bila bro kena, setiap pertukaran yang berlaku, bro kena publish balik website tu. Dia tak boleh save sahaja, dia kena republish balik. Kita publish, kita tengok, dan kita kena tengok perubahan dia. See? Nampak? Dia macam tu. Okay? Itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak? Kalau benda yang kita dia nak kita buat yang ada check out sekali. Kalau macam tu kita kena guna yang lain tak? Buat masa ni check out sistem yang kita nak pakai ada beberapa jenis, sama ada Shopify ataupun Easy Store. Yang itu memang kena lain lah. Saya memang nak suggest pada dia kita takkan menggunakan WooCommerce, sebab WooCommerce ni kita perlu hostkan di website kita sendiri. Isu dia adalah nanti akan bila kita nak build business yang agak besar, dia adalah option yang adalah langkah yang tidak bijak kalau kita gunakan website yang kita host sendiri. Kita kena gunakan hosted solution macam Shopify ataupun Easy Store. Tapi buat masa sekarang ni apa yang bro saya suruh bro buat, macam nak kena explore WooCommerce, bro explore je. Tapi untuk yang saya akan gunakan untuk sistem yang ni, dia bukan WooCommerce. Alright. Ada apa lagi soalan? Saya rasa tu je lah kot. Alright, itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan nanti yang berkenaan dengan pembelajaran malam ni, bro kena tengok balik video ni balik, baru boleh tanya saya. Okay? Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.